Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta segala alam. Salawat serta salam kepada junjungan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta para sahabat baginda. InsyaAllah hari ini kita cuba sedikit membuat perkongsian. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat dan hidayahnya buat kita semua. Dewasa ini kita selalu memperkatakan tentang dunia menuju akhir zaman, memperlihatkan tentang persengketaan sesama kita manusia, serta pergolakan yang berlaku di sekeliling kita. Malahan ada di kalangan kita saling mengaibkan sesama sendiri hingga kita lupa batas adab antara kita sesama manusia. Kita boleh berbeza pendapat, berbeza pandangan, tetapi biarlah kita nak berdebat ataupun nak berhujah berlandaskan ilmiah, bukan sekadar kita berdebat untuk nak menegakkan fakta itu sekadar mengikut emosi kita. Banyak benda yang boleh kita memperkata dengan cara yang lebih baik. Mungkin tak perlu kita nak berbalah hingga kita menimbulkan aib antara satu sama lain. Kadang-kadang kita lupa batas kita, bila dalam keadaan amarah, dalam keadaan kita rasa tidak bersetuju dengan sesuatu perkara, kita jadi marah, kita jadi mudah lupa, dan kita lupa tentang adab, lupa tentang budaya kita yang saling menghormati antara satu sama lain, dengan budaya ketimuran kita yang kaya dengan adab sopannya. Kadang-kadang kita saling menuding jari antara satu sama lain atas kesalahan orang lain. Menuding jari atas kesalahan orang lain, kita menuding jari. Kadang-kadang kita menuding jari, kadang-kadang kita mempersoalkan seseorang itu, dan kita memperkatakan seseorang itu umpama macam mereka ini akan pastinya masuk neraka. Yang kita ni, macam kita ni pastinya akan masuk syurga. Kita boleh berbeza pendapat, kita boleh berbeza pandangan, tetapi biarlah melalui lunas dengan arti kata yang lain, kita dengan adab kita, dengan budi bicara kita, luahkan dengan perasaan ketidakpuasan hati kita itu dengan konsep ilmiah. Datangkan dengan fakta-fakta yang bersesuaian tanpa kita mengeluarkan kata-kata yang kesat. InsyaAllah setiap orang InsyaAllah boleh menerima, dan kita akan berasa lebih lega, lebih selesa dan sebagainya. Tak perlulah kita menimbulkan suasana yang kurang enak, kurang selesa sesama kita. Kita sering berkeluh kesah atas apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita sering mempersalahkan orang lain ataupun keadaan dalam sesuatu permasalahan itu. Tapi kita jangan semak dan mengakui kesilapan kita sendiri di atas sesuatu perkara yang berlaku itu. So kita kadang-kadang perlu kita semak, kita muhasabah diri. Kenapa perkara itu berlaku? Apa sebabnya? Apa puncanya? Kadang-kadang di situlah kita lupa tentang, mungkin di situ ada kesilapan kita, di situ ada perkara yang kadang kita terlepas pandang. Cuba kita semak, cuba kita muhasabah diri. Kadang-kadang ada satu perkara yang kita nak memperkatakan itu, jangan kita lebihkan pada emosi. Kita cari ruang, kita cari sumber, kita
baca, kita cari maklumat, dapatkan maklumat-maklumat pada orang-orang yang tertentu, orang yang ahli dalam bidang-bidang tertentu. Contoh dalam ahli agama, contoh kalau kita ada permasalahan segi agama, kita rujuk pada orang-orang yang ahli tentang agama, orang ahli tentang bidang tersebut. Jadi insya-Allah dengan cara itu kita akan rasa selesa. Dan kita kalau nak berbeza pandangan atau berbeza pendapat, kita akan melahirkan sesuatu yang lebih ilmiah, berlandaskan apa yang ada, berlandaskan rujukan-rujukan yang kita ada. Kadang-kadang kita tengok di WhatsApp ini, kita lihat kadang-kadang ada setengah pihak yang tidak berpuas hati dengan pihak yang lain, hingga menimbulkan suasana yang kurang enak di kalangan orang-orang awam yang kurang mahir terhadap bidang-bidang tersebut. Kalau ada permasalahan dan sebagainya, cuba kita bermuzakarah dengan lebih baik. Contoh orang-orang ahli agama, kalau ada permasalahan dalam bidang-bidang tertentu atau perkara-perkara tertentu, cuba bermuzakarah antara ahli agama ini supaya tidak timbul fitnah, tidak timbul perkara-perkara yang kurang enak. Dan insya-Allah perkara ini kita boleh susuri, kita boleh jalani dengan perkara yang lebih baik, lebih selesa insya-Allah. Kadang-kadang kita rasa kita ni segalanya betul, tetapi adakah kita pasti? Di situlah kadang-kadang kita terlalu mengikut emosi tanpa kita merujuk daripada sumber-sumber yang tepat, sumber-sumber yang sahih, untuk memastikan kita tidak terlalu memikirkan ataupun tidak terlalu mengikut emosi kita. Sama-samalah kita cuba mencari ruang, mempositifkan diri kita, tolak perkara-perkara yang negatif. Cuba berlapang dada, kita cari ruang, kita nilai apakah perkara tersebut, kenapa perkara itu berlaku, apakah natijahnya bila kita memperkatakan bila mengikut emosi. Di situlah kadang-kadang perlunya kita berfikir secara matang, berfikir secara yang bijak, dan kalau kita kekurangan sumber, kekurangan maklumat, kita cari, bertanya kepada orang-orang yang ahli dalam bidang-bidang tertentu. So diharap, ini juga peringatan pada diri saya, adakah kita dah bersiap dalam mengharungi dunia akhir zaman ini yang sering kita perkatakan? Adakah kita sentiasa membawa akhlak Islam seperti mana yang kita perkatakan, yang katakan kita ni hidup berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah? Adakah kita sentiasa membawa perkara-perkara tersebut? So, setiap perkara itu persoalannya dan jawapannya sentiasa ada dalam diri kita sendiri. Cuma mungkin kita jarang jelmakan atau mungkin kita lupa. Kita ambillah perkara ini sebagai renungan dan semoga menjadi iktibar kepada kita supaya kita boleh menjaga sesama kita. Boleh berbeza pandangan, boleh berbeza pendapat, tetapi biarlah berlandaskan ilmiah, bukan sekadar emosi, dan akhirnya akan mendatangkan natijah yang buruk. Kita akan menjadi contoh, kita akan menyebabkan aib-mengaib antara satu sama lain, dan akhirnya nanti dalam sesuatu isu tu tidak ada yang mendatangkan keuntungan pun kepada kita. So sama-samalah kita bermuhasabah diri. Semoga apa yang perkara yang berlaku kita lihat pada sudut yang positif. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati kita, Allah sentiasa memberi hidayah kepada kita untuk terus muhasabah diri, untuk terus bersangka baik. Mudah-mudahan segala amalan kita dipermudahkan oleh Allah, dipermudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita mendapat satu ketenangan dalam hidup kita. Dengan itu, sama-samalah kita semak muhasabah diri. Sentiasalah berfikiran positif. Ada ilmu, kita faham, kita amalkan. InsyaAllah. Mudah-mudahan semoga ia memberi manfaat kepada semua. Dengan ini saya sudah dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.